Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton dan juga pendengar yang menonton rakaman Google Meet ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada panel-panel forum pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam perbincangan forum yang bertajuk Cabaran Pengurusan Tingkah Laku Anak-anak Autism. Baik, bersama saya pada hari ini, 3 orang panel yang bakal memberi penjelasan yang baik dan mendalam tentang tajuk kita pada hari ini. Baiklah, saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama. Beliau merupakan wakil dari ibu bapa iaitu Puan Rubiha Johar yang juga merupakan seorang ibu yang mempunyai seorang anak autism. Selamat datang Puan. Baik, seterusnya panel yang kedua. Panel kita yang kedua ialah Puan Zaliha binti Ismail yang merupakan seorang guru pendidikan khas yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan khas. Selamat datang ya Puan. Terima kasih Puan Moderator. Okey, panel seterusnya yang ketiga ialah wakil daripada pihak NGO iaitu Encik Nur Iskandar bin Saim. Dan saya difahamkan Encik Nur Iskandar juga mempunyai pusat terapi untuk anak-anak autism. Betul ya Encik Iskandar? Ya betul. Terima kasih. Okey. Ya. Baik, sebelum saya teruskan perbincangan forum pada hari ini, inginlah saya mengupas sedikit tentang tajuk kita pada hari ini ya, iaitu cabaran pengurusan tingkah laku anak-anak autism. Seperti yang kita tahu, anak-anak autism ini adalah anak-anak yang tergolong di dalam kalangan anak-anak kita yang kita panggil anak-anak istimewa. Baik, dalam konteks istimewa di sini, kita faham mereka ini perlukan didikan dan bimbingan yang lebih berbanding dengan anak-anak kita yang normal. Di mana anak-anak ini biasa mempunyai gangguan dalam komunikasi, masalah dalam interaksi sosial, gangguan deria, dan mereka juga mempunyai pola bermain yang tersendiri dan juga kadang-kadang perilaku emosi yang tidak terkawal. Jadi sebelum saya menyimpang lebih jauh lagi, inginlah saya bertanya kepada panel yang pertama iaitu Puan Rubiha. Puan Rubiha, saya nak tanyalah Puan, bila ya Puan menyedari anak Puan mempunyai kelainan tingkah laku dan menunjukkan ciri-ciri autism dan bagaimanakah penerimaan Puan dan keluarga pada masa itu? Silakan Puan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Okey, anak saya Adam, okey, kini telah berusia 7 tahun. Okey, saya mula nampak kelainan pada Adam ketika dia berumur 2 tahun. Okey, pada masa tu paling ketara Adam dia tidak boleh bercakap, tidak boleh bertutur. Untuk panggil nama mama, papa pun dia tak boleh. Okey, ciri-ciri lain yang saya dapat tengok pada masa umur dia 2 tahun, bila kita panggil dia, dia tidak menyahut dan dia tiada eye contact. Okey, kalau dia bermain pun, dia bermain sendirian. Okey, tidak suka bergaul dengan abang dia ada abang 2 orang. Okey, kemudian dia tidak takut pada bahaya. Kalau keluar ke mana-mana pun dia boleh bersorangan, maksudnya dia tak bersama dengan kita pun dia boleh. Dan pada malam dia susah sangat nak tidur, maksudnya dia tidur lewat lah. Okey, bila nampak ciri-ciri tu pada umur dia 2 tahun 6 bulan, kami, saya dan suami lah ambil keputusan untuk pergi rujuk pada pakar dan saya bawa ke hospital swasta dan dari situ doktor dah sahkan Adam ni adalah autism.
autism spectrum disorder. Okey, pada mula-mula saya tahu tu rasa macam gelap dunia ni. Rasa kenapa aku dipilih, kenapa bukan orang lain. Semua persoalan-persoalan tu timbul lah. Saya rasa macam down. Suami pun rasa macam terkedu masa seketika. Tapi sejak tu saya mula bangkit lah orang kata. Saya mula search, mencari maklumat tentang autism ni dalam media sosial. Okey, dah mula join grup-grup anak-anak autism. Okey, dari situlah bila kita dah join grup, kita jumpa parent-parent yang lain dan dari situ saya dapat kekuatan dan mula masukkan Adam pada mula didik Adam lah dengan cara-cara yang disyorkan. Okey. Itulah mulanya saya tahu Adam tu ada autism. Baik, bagaimana pula Puan dan keluarga dapat menghadapi cabaran dalam mendidik Adam? Adakah Puan mempunyai teknik dan cara tersendiri untuk mendidik Adam? Boleh Puan ceritakan? Okey, kalau cakap pasal cabaran, cabaran memang banyaklah. Sejujurnya saya cakap tidak mudah sebenarnya untuk menjaga anak-anak autism ni. Cabaran utama saya ialah dari menguruskan tingkah laku dia lah. Okey, sebab dia boleh mengamuk tiba-tiba, dia boleh menangis tiba-tiba. Okey, kalau kita bawa dia pergi berjalan pun, kalau dekat tempat awam, okey, kalau dia nak sesuatu ataupun dia tak dapat sesuatu, dia boleh mengamuk. Okey, jadi kalau kat tempat awam, dekat pasar raya ke, dekat shopping complex ataupun restoran, kalau dia mengamuk tu saya terus bawa dia ke tempat sunyi lah. Biasa tempat yang paling selamat saya bawa terus ke kereta lah. Okey, sebabnya saya tak nak pandangan orang kalau dia mengamuk tu kan, okey, kita susah nak kawal dia. Okey. Di samping tu kalau saya bawa keluar dia pun biasanya saya akan pakaikan dia baju bermaksud supaya orang tahulah anak saya ni adalah autism. Okey, kalau dekat rumah pula, okey, cabaran mendidik dia lah, toilet training, urusan dia seharian. Okey, biasanya saya akan bagi dia benda yang dia suka lah, benda yang dia minat, permainan. Okey, didik dia punya ataupun dia punya sensory. Okey, dia ada masalah sensory. Okey, jadi aktiviti-aktiviti menguruskan tingkah laku yang tu dulu saya terapkan di rumah lah. Okey, itulah. Okey, maknanya Puan ambil inisiatif sendirilah ya untuk mendidik Adam. Baiklah, untuk panel seterusnya, Puan Zain selaku guru di sekolah. Bagaimanakah Puan sebagai seorang guru dapat mendidik dan menangani masalah murid-murid autism di sekolah ya? Boleh Puan jelaskan sedikit? Okay, terima kasih pada Puan Moderator dan pada semua panel-panel yang hadir malam ini. Untuk guru-guru di sekolah, seperti yang kita tahu, anak-anak autism ini dia mempunyai masalah kurang kemahiran komunikasi sosial, sukar bertutur yang baik, tak boleh bertutur dengan ayat-ayat yang panjang, sukar menerima arahan, sehingga kan komunikasi secara bukan lisan pun mereka tak dapat berkomunikasi dengan baik, tunjukkan dengan baik. Jadi tingkah laku yang berulang-ulang juga adalah salah satu ciri-ciri anak-anak autism ini. Jadi anak-anak ini dia sukar menerima sebarang perubahan. Jadi bila di peringkat sekolah,
kita nak menangani masalah anak-anak ini, antaranya kita akan mengekalkan jadual yang telah kita atur setiap aktiviti tu. Jadi tidak boleh melakukan perubahan serta-merta sebab dia tak seperti anak-anak lain yang mudah menerima perubahan. Okey. Selain daripada itu, dalam PDPC dan apa juga aktiviti yang kita buat, kita menangani masalah tingkah laku anak-anak ini dengan cara kita memberikan ganjaran. So kita boleh beri ganjaran yang dalam bentuk fizikal dan juga sosial. Contohnya sosial kita boleh bagi pujian, kata-kata semangat, kepada anak-anak ini, sebagai memotivasikan dia setiap kali dia menunjukkan respon yang baik ataupun tingkah laku yang betul. Jadi supaya dia faham, ganjaran yang kita bagi ni adalah kerana tingkah laku yang betul yang telah ditunjukkan. Selain daripada kita boleh bagi ganjaran kata-kata pujian, barang-barang yang disukai seperti permainan, kita juga boleh berikan dia penghargaan dengan cara memilih dia menjadi ketua dalam aktiviti. Dia akan rasa sangat seronok dan bangga kerana dihargai. Selain tu kita boleh bagi token, yang mana token tu ada nilai yang kita boleh dia boleh tukar dengan hadiah-hadiah yang dia suka. Makin banyak token dia akan boleh dapat hadiah yang lebih banyak lah, dan kita kena gabungkan dengan ganjaran sosial tadi, pujian, kata-kata motivasi, dan ganjaran ni kita mestilah kena tukar-tukar supaya anak-anak ni tak rasa bosan. Kalau kita terus ulang benda yang sama, ganjaran yang sama sampai satu tahap, anak-anak ini akan rasa ganjaran itu seperti tak ada nilai, tak ada makna. Apa yang kita dah buat kat sekolah ni untuk memberi peneguhan setiap tingkah laku yang baik yang dia tunjukkan, sepatutnya diteruskan di rumah oleh ibu bapa supaya tingkah laku yang baik yang ditunjukkan tu dapat berterusan. Itulah antara usaha yang kita lakukan di tingkat sekolah sepanjang PDPC dan sepanjang melakukan aktiviti. Terima kasih. Oh, okey, baiklah. Saya nak tambah sikitlah bagaimana pula cara guru-guru di sekolah untuk menepis pandangan setengah masyarakat atau ibu bapa yang menganggap sekolah adalah tempat untuk murid-murid ini belajar penuhnya. Maksudnya di sini ibu bapa hanya perlu menjaga mengikut kebiasaan sahaja di rumah. Tak perlu bersusah payah mendidik anak-anak ni sepenuhnya. Dan kira menyerahkanlah bulat-bulat kepada sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Apa pandangan cikgu sendiri? Sebenarnya pendidikan tu seperti yang kita tahu adalah satu usaha yang berterusan. Dia tak boleh hanya berlaku di sekolah saja. Sekiranya berlaku di sekolah saja, tidak diteruskan di rumah, kita tak dapat nak mengkalkan tingkah laku yang baik. Jadi ibu bapa mestilah bekerjasama dengan pihak sekolah. Contohnya bila ada perjumpaan kedua bapa untuk membicarakan RPI tentang anak mereka, so mereka perlulah hadir dan bekerjasama dengan guru, mengambil tahu apa yang guru lakukan untuk membentuk tingkah laku anak mereka, dan mereka kena teruskan hingga ke rumah. Sebab kalau dia tak teruskan hingga ke rumah, tidak mengambil tanggungjawab sama-sama untuk mengubah tingkah laku anak, segala usaha tu tak akan berjaya lah. Sebab tu dia akan tengok bila cikgu cerita, oh anak dia bagus di sekolah, semua boleh buat, sampai rumah dia tak dapat lihat apa yang anak buat yang baik di sekolah yang cikgu cerita tu ketika di rumah. Jadi sebenarnya semua pihak perlu memainkan peranan untuk membantu anak-anak ini membentuk tingkah laku yang baik. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, maksudnya di sini guru dan ibu bapa tu perlu ada saling persefahaman lah ya. Macam ibu bapa sepatutnya seharusnya lah mengambil tahu tentang apa pembelajaran yang dibelajar oleh anak-anak mereka, anak-anak autism mereka di sekolah. Betul tak macam tu, cikgu? Okey. Seterusnya saya ingin bertanya pula pada panel kita yang ketiga, iaitu Encik Nur Iskandar yang merupakan pengetua sebuah pusat terapi autism untuk anak-anak autism dan juga mewakili NGO dalam memberi bagaimana peranan NGO
dapat memberi bantuan dan bimbingan kepada anak-anak autism, dan bagaimanakah pihak NGO dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kewujudan golongan ini. Persilakan Encik. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator kerana sudi menjemput saya dalam membuat perbincangan berkenaan dengan anak-anak autism ini ya. Okey, saya sebagai pihak wakil kepada pihak NGO yang juga merupakan ibu bapa yang mempunyai masalah yang sama, iaitu mempunyai anak autism. Okey, akan menjawab soalan-soalan ini berkenaan dengan peranan NGO dalam memberikan bimbingan dan juga memberikan kesedaran kepada ibu bapa berkenaan dengan apa yang kami akan lakukan untuk memastikan bahawa anak-anak ini sentiasa dihargai dan juga dipandang tinggi di mata masyarakat. Okey, banyak langkah yang dilakukan oleh NGO. Salah satunya adalah dengan membina pusat terapi autism dan juga membuat pelbagai program kesedaran berkenaan dengan kewujudan golongan autism ini. Okey, tujuan utama pusat terapi ini ditubuhkan adalah untuk membantu pihak kerajaan yang tak menang tangan dalam menguruskan masalah ini. Okey, ini kerana ini kenapa saya cakap macam itu? Okey, sebab pihak kerajaan dia tak menang tangan untuk menguruskan, untuk menerima layanan daripada ibu bapa untuk berkenaan dengan masalah ini, kerana zaman sekarang ibu bapa semakin lama semakin alert atau semakin mahukan anak mereka dipandang tinggi, kerana autism ni, untuk pengetahuan semua dan untuk sedia maklum, sebab murid-murid autism ni, anak-anak autism ni, daripada luar dia nampak normal, tetapi hakikatnya dalam diri dia adalah anak-anak istimewa. Kalau orang lain yang tak ada masalah dengan anak ini, yang tak mempunyai anak seperti bermasalah ini, mereka akan nampak anak-anak itu mengada-ngada ataupun anak-anak terlalu dimanjakan. Okey, bila mereka tantrum, dia akan menganggap ibu bapa terlalu manjakan anak-anak dan membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja. Padahal itu adalah memang sifat anak-anak itu sendiri. Okey, kemudian dengan penubuhan pusat terapi ini, okey, dia juga membantu ibu bapa mendapatkan rawatan dan juga pemulihan bagaimana untuk menguruskan anak-anak ini. Okey, kenapa saya lebih suka bercakap berkenaan dengan pusat terapi ini, sebab saya juga yang perempuan sedia maklum mempunyai anak. Okey, saya juga mendapatkan rawatan daripada pakar berkenaan dengan masalah yang saya hadapi. Dan saya juga berjumpa dengan rakan-rakan yang lain yang punya masalah yang sama, dan kami macam berbincang. Why not kalau kita bersama-sama bersatu untuk membina satu terapi di mana kita membantu pihak kerajaan untuk meneruskan lagi rawatan ini. Okey, sebab bila untuk kerajaan, okey, bila dah terlalu banyak ibu bapa yang hadir pada agensi kerajaan yang menguruskan masalah ini, okey, mungkin terapi yang dijalankan terhad. So bagi kami, kami rasakan bila pusat terapi ini ditubuhkan lebih banyak oleh NGO, maka terapi yang dijalankan ke atas anak-anak ini lebih banyak dan membolehkan anak-anak itu boleh dididik seperti mana anak-anak normal. Okey, kemudian antara langkah-langkah dia, okey, dalam pusat terapi tu dia ada banyak terapi, banyak intervensi yang kami lakukan. Okey, dekat sini kami telah tubuhkan pusat terapi bermula tahun 2015. Okey, nama pusat terapi kami adalah Pusat Terapi Super Kid, yang mana ia memberikan perkhidmatan intervensi awal dan juga pendidikan berkualiti bagi menjadikan anak-anak autism ini
belajar sebelum melangkah ke alam persekolahan. Strategi intervensi ini berasaskan kepada penyelidikan dan juga pengajaran naturalistik diaplikasikan melalui kerjasama pelbagai sokongan profesional dan juga penglibatan aktif ibu bapa. Okey, program yang dijalankan dalam pusat terapi kami iaitu dia mempunyai 3 jenis perkhidmatan, iaitu perkhidmatan intervensi awal, perkhidmatan prasekolah dan juga perkhidmatan pendidikan komuniti. Okey, apa yang dikatakan dengan perkhidmatan awal adalah program intervensi awal ni merupakan program yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran asas kanak-kanak yang berumur bawah 6 tahun yang diajar untuk mereka bersedia untuk ke program prasekolah. Maksudnya diajar anak-anak ini melakukan aktiviti-aktiviti seharian supaya mereka lebih banyak melakukan aktiviti. Kerana anak autism ini, mereka kalau tidak diajar melakukan aktiviti itu, mereka hanya melakukan aktiviti yang mereka suka sahaja. Dan ini menyebabkan masalah autism ini semakin meruncing jika tidak dicegah. Okey, program yang kedua adalah program prasekolah, di mana program ini merupakan program latihan bagi mendidikan kanak-kanak yang mengalami autism ke peringkat sekolah, iaitu mereka akan masuk darjah 1. Okey, program prasekolah ini kami adakan bermula pada hari Isnin sehingga hari Khamis, bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang. Dan akhir sekali adalah program pendidikan komuniti, di mana program pendidikan komuniti ini kami adakan di luar kawasan bersama-sama dengan komuniti dan juga masyarakat sekeliling. Okey, kami masukkan, termasuklah kami melakukan aktiviti road tour, melakukan aktiviti road tour di di sekolah-sekolah, di shopping kompleks. Okey, kemudian kami berikan pendidikan di laman sosial, Instagram, Facebook, dan juga kami menubuhkan pelbagai jenis page untuk memastikan ibu bapa yang sentiasa melayari internet dapat berkongsi idea dan juga menerima ilmu yang diberikan oleh kami supaya mereka mendapat ilmu bagaimana mengatasi masalah ini, iaitu masalah berkenaan dengan anak autism ini. Okey. Okey, terima kasih Cik Yus. Jadi maksudnya di sini sebenarnya pihak NGO ini sebenarnya ada dah banyak dah lah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kewujudan golongan ni dengan adanya pusat terapi selain daripada sekolah, pada ibu bapa yang ibu bapa yang ada bajet yang lebih boleh menghantar anak-anak mereka sendiri ke pusat terapi lah. Di situ murid-murid ini, murid ataupun anak-anak ini, mereka akan lebih terarah lah didikannya lah, begitulah ya. Okey, Cik Iskandar, saya nak tanya bagaimana pula dari segi cabaran mendidik anak-anak ni di pusat terapi? Apakah cabaran yang terapi sendiri hadapilah setakat ni? Oh ya, berkenaan dengan cabaran dan berkenaan dengan soalan cabaran itu saya skip sekejap lagi. Dan saya terlupa satu perkara berkenaan dengan pusat terapi kami. Pusat terapi kami ni menyediakan bayaran yang rendah. Sebab kami ni, tujuan utama kami adalah untuk membantu ibu bapa yang sering mempunyai masalah kewangan berkenaan untuk menghantar terapi anak-anak mereka ke pusat terapi. Sebab kebanyakan orang-orang luar, masyarakat di luar sana mengatakan bahawa masalah autism ni adalah masalah orang kaya. Sebab kenapa? Sebab setiap kali terapi, bayaran yang tinggi dikenakan. So itu adalah salah satu masalah di mana masyarakat tidak kurang untuk ke terapi, pusat terapi disebabkan oleh bayaran itu sendiri. So kami dengan ini sambil menolong anak-anak kami dan juga kami juga menolong anak-anak mereka dan juga menolong ibu bapa berkenaan dengan masalah keuangan tersebut. Sebab kami faham bagaimana masalah itu dihadapi oleh mereka dan kami melalui juga. Sama juga dengan perubahan tu. Itu yang masalah yang kita tahu, yang masalah di luar bandar, ibu bapa di luar bandar. Mereka kadang-kadang memang tak ada
sumber keuangan yang cukup untuk menghantar ke terapi. So memang pusat terapi kami mengalu-alukan mereka untuk datang dengan bayaran yang sedikit sahaja. Okey, itu bayaran itu pun sekadar untuk membantu membeli peralatan-peralatan yang digunakan untuk anak-anak mereka juga. Okey, menjawab kepada soalan cabaran mendidik anak di pusat terapi. Yes, terlalu banyak cabaran yang kami lalui ketika berada dalam pusat terapi. Memang banyak. Okey, melibatkan anak-anak autism, melibatkan ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Okey, antara salah satu masalah yang besar adalah ibu bapa masih lagi belum 100% faham dan juga menerima keadaan anak-anak mereka. Okay, bila mereka menghantar anak-anak mereka ke pusat terapi, mereka ingin melihat sendiri atau mereka ingin bersama dengan anak mereka membuat aktiviti. Ini kenapa bila anak-anak autism ini melakukan aktiviti bersama dengan pegawai terapi, ibu bapa sepatutnya tidak berada bersama-sama anak, kerana jika ibu bapa dan anak bersama-sama melakukan aktiviti ini, ia akan berikan kesan yang negatif kepada anak. Sebab anak akan bila melihat ibu bapa, dia macam manja dan mereka tak nak buat aktiviti tersebut. Dan mungkin bila ada ibu bapa, dia punya sikap akan lebih kepada manja dan dia tantrum ataupun menunjukkan sikap-sikap dia yang sebenar sebab ada ibu bapa dia. So, tujuan utama kami memberikan terapi kepada anak-anak itu supaya anak-anak itu boleh belajar berhadapan dengan situasi di mana ibu bapa mereka tiada di hadapan mereka. Jika ibu bapa tidak berada di hadapan mereka, apa yang akan mereka lakukan? Okey. Okey, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah permintaan yang tinggi daripada ibu bapa menyebabkan sesi terapi kami agak terhad, ya. Okey, mungkin disebabkan masalah itu kami sedang berusaha untuk mencari dana dan juga mencari mana-mana NGO yang lain atau mana-mana syarikat yang lain untuk berkolaborasi dengan kami untuk memperbagaikan lagi, untuk menambahkan lagi cawangan pusat terapi untuk membantu mereka, ibu bapa ini dalam mendapatkan rawatan berkenaan dengan anak-anak mereka. Okey, masalah ketiga adalah masalah ini adalah masalah yang agak runcing di mana ibu bapa setelah mereka mendapat perawatan di pusat terapi, mereka tidak mempraktikkan aktiviti itu di rumah. Mereka hanya tahu anaknya mereka berada di pusat terapi dan mereka tidak mempraktikkan di rumah, kerana jika dia tak praktikkan di rumah, maka anak-anak itu dia punya proses pembelajaran mereka terbantu. Sebab bila dia belajar di pusat terapi, dia kena perlu meneruskan lagi proses itu di rumah. Sebab pusat terapi hanyalah pendidikan kita, hanya intervensi sahaja. Seterusnya perlu dilakukan ibu bapa. Mungkin disebabkan oleh masalah kekangan masa ataupun masalah ruang. Itu salah satu antara masalah yang ataupun cabaran yang kami terpaksa hadapi. Tapi kami jadikan itu sebagai kami punya cabaran lah. Okey, supaya at least korang kita tahu masalah itu dan kita akan try untuk memujuk ibu bapa supaya sentiasa meneruskan aktiviti di pusat terapi ke rumah. Dan juga masalah terakhir, cabaran akhir yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan bantuan alat dan juga alat bantu mengajar kami sedikit kurang kerana permintaan daripada ibu bapa lebih tinggi dan kami perlukan dana untuk mendapatkan pusat terapi yang lebih luas dan juga bahan-bahan yang lebih lengkap. Itu sahaja berkenaan dengan cabaran untuk mendidik anak-anak pendidikan khas. Ya, okey. Baik, banyaklah ya cabaran di situ untuk mendidik anak-anak ni, tapi macam mana pun kita kena bersabarlah ya, demi kebaikan bersama ibu bapa, anak-anak berikut ya. Okey, nampaknya macam masa mencemburui kita, tapi saya nak tanya sikitlah pada Puan Rubiha. Puan Rubiha ada pengalaman tak ada pernah mengantar tak anak Adam tu ke terapi? Boleh Puan Rubiha cerita
sedikit sajalah apakah kelebihan dan kebaikan mengantar anak-anak anak autism ni ke pusat terapi. Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan. Okey, sebelum saya tambah sikit tadilah untuk parent ataupun ibu bapa, biasanya kalau ibu bapa tu dia ada pengetahuan ataupun dia ada pendedahan awal tentang anak dia yang ada ciri-ciri autism, biasanya diorang akan search ataupun akan Google tentang ilmu-ilmu di luar sana. Jadi perkara pertama, ibu bapa tu sendiri dulu perlu mendapat pendedahan. Okey, dekat sini biasanya banyak dekat luar sana diadakan kursus-kursus untuk parent dulu, untuk ibu bapa dulu, bagaimana menguruskan ataupun bagaimana menghadapi anak-anak ini. Jadi bila ibu bapa tu sendiri sudah terdedah, sudah tahu, jadi dia boleh praktikkan ataupun amalkan apa yang didapat dalam kursus tu untuk anak-anak mereka di rumah. Okey, kita memang tak boleh bagi 100% pada ahli terapi, pada guru. Kita kena sama-sama membantu mereka di rumah. Macam Madam, okey, saya menghantar dia terapi sejak umur dia dalam 3 tahun. 3 tahun lebih lah selepas dia diagnose, dia, doktor dah sahkan, okey saya hantar dia terapi. Okey, dekat sana, okey banyaklah aktiviti-aktiviti yang dia jalankan. Okey, terapi cara kerja, okey terapi pertuturan sebab Adam ni tak boleh bertutur. Okey, kemudian terapi sensori. Semua tu Adam belajar dekat pusat terapi dan biasanya ahli terapi akan memaklumkan kepada pihak ibu bapa apa teknik-teknik yang mereka gunakan supaya kita di rumah dapat sambung dia punya terapi tu di rumah supaya pembelajaran dia di pusat terapi dan di rumah berterusan. Ini adalah untuk meningkatkan lagi tingkah laku yang positif, yang baik dalam diri anak-anak tu. Mengelakkan dia lah dari sikap-sikap yang ataupun tingkah-tingkah laku yang negatif, suka tantrum, suka mengamuk, suka menjerit. Kalau Adam ni pula satu dia ada masalah sensori pertuturan dan dia selalu mengeluarkan air liur dan dia suka meludah lah. Itu masalah sensori untuk Adam dan dekat pusat terapi tu dia ada menggunakan alat berus gigi elektrik untuk mengasah sensori mulut untuk Adam lah. Okey, itulah bagi saya memang sangat baguslah dia pergi terapi, tingkah laku positif dia dapat. Okey, itu saja Puan. Okey. Saya menyerahlah sikit Puan Moderator. Okey, baik. Terima kasih Puan Rubiah. Jadi maknanya memang okey, boleh. Boleh, silakan. Kita ada masa lagi sedikit. Silakan Cikgu Zaliha. Saya sebagai guru memang sangat memujilah cara Puan Rubiah ni yang sangat berusaha untuk meningkatkan tingkah laku anak dia sampai ke rumah. Ada usaha untuk hantar terapi dan sebagainya. Sepatutnya lebih ramai ibu bapa ada kesedaran macam ni, usaha yang berterusan untuk membantu anak-anak ini meningkatkan tingkah laku mereka. Okey. Baiklah, itu pendapat Cikgu Zaliha sendirilah ya. Okey, kita sebagai masyarakat lah, tak kira lah NGO, ibu bapa, atau pihak sekolah, perlulah berganding bahu bersama-sama untuk membantu kanak-kanak ini untuk menjalani kehidupan mereka, anak-anak ini menjalani kehidupan mereka dengan lebih bermakna, supaya kehidupan mereka lebih terarah dengan kemahiran-kemahiran mereka ada. Kadang-kadang mereka ni pun merupakan anak-anak yang agak genius dalam sesuatu bidang. Okey, saya rasa setakat ini saja forum kita. Alhamdulillah bersyukurlah kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada barisan panel kita yang sudi memberi pandangan dan isi yang hebat pada hari ini. Terima kasih kepada yang sama-sama mendengar
dan menjayakan forum ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.